Sesuatu yang luar biasa sedang berlaku pada saat ini. Di sebuah kampung kecil di pedalaman Pahang, Malaysia, seorang wanita berusia 47 tahun bernama Siti telah menjalani kehidupan yang sama setiap hari, seumur hidupnya. Seekor lembu yang dimilikinya hanya mampu menghasilkan 4 liter susu sehari dan tiada tempat untuk menjualnya. Tetapi pada suatu hari, beberapa buah lori tiba di kampungnya. Lori-lori itu membawa 101 ekor lembu tenusu. Orang kampung tidak percaya. Ini mesti penipuan, kata mereka. Jangan terpedaya. Tetapi ia adalah kenyataan. Siti mula belajar menulis sambil duduk di lantai. Dia mula memerah susu sehingga 5 baldi penuh. Anak lembu yang lahir kemudiannya diagihkan kepada jiran-jiran. Hampir 3 tahun kemudian, satu keajaiban berlaku. Siti menjadi pengerusi sebuah koperasi yang memimpin lebih 100 orang ahli. Akaun banknya menyimpan simpanan sebanyak 15.000, dan kampung itu kini mempunyai lebih 150 ekor lembu. Setong susu telah mengubah sebuah kampung sepenuhnya. Ini bukan kisah dongeng. Ini adalah kisah benar yang masih berlaku sehingga ke hari ini. Assalamualaikum. Nama saya Siti. Saya seorang wanita berusia 47 tahun, lahir dan dibesarkan di sebuah kampung kecil di pedalaman Pahang. Jarang sekali saya menyebut nama saya dengan kuat. Di kampung kami, nama seorang wanita jarang dilaungkan. Kami lebih dikenali sebagai istri kepada seseorang atau ibu kepada seseorang. Itulah lumrahnya. Setiap pagi pada pukul 6, saya akan ke dapur. Saya akan menyediakan teh tarik dan membakar roti canai untuk suami dan 2 orang anak saya. Pada pukul 7, saya akan menghantar anak-anak ke sekolah dan suami saya, Ahmad, akan pergi ke kebun. Selepas itu, barulah masa untuk saya. Masa untuk menjaga satu-satunya lembu kami di kandang belakang, yang saya panggil Si Putih. Si Putih sudah bersama keluarga kami selama 8 tahun. Dengan bulunya yang berwarna coklat dan matanya yang redup, ia sudah seperti sebahagian daripada keluarga kami. Setiap pagi, saya akan memberinya makan rumput, memberinya minum, dan memerah susunya. Namun, Si Putih hanya mampu memberikan 4 liter susu sehari. Paling banyak pun tidak pernah melebihi 5 liter. Masalahnya, tiada tempat untuk menjual susu itu. Pekan terdekat terletak 2 jam berjalan kaki dari sini, melalui jalan tanah merah yang berbukit. Jika saya membawa susu, separuh daripadanya pasti akan tumpah. Perai-perai pula akan menawarkan harga yang sangat rendah, kadangkala hanya Rm1 iki-iki seliter. Jadi, kebanyakannya kami gunakan sendiri di rumah, dicampur dalam teh, dibuat dadih, atau dikongsi dengan jiran-jiran. Walaupun susu itu tidak mendatangkan wang, Si Putih tetap berharga. Najisnya boleh dijadikan baja dan bahan bakar. Suami saya kadang-kadang berkata, alangkah baiknya kalau kita ada seekor lagi lembu, tetapi harga seekor lembu tenusu melebihi 5.000 ringgit. Itu hampir separuh daripada pendapatan tahunan kami. Ia hanyalah sebuah angan-angan. Selepas makan tengah hari, saya akan menolong suami di kebun. Walaupun belakang saya membongkok dan tangan saya menjadi kasar, inilah kehidupan kami. Apabila petang menjelang, saya akan kembali ke dapur untuk memasak makan malam. Selepas suami dan anak-anak selesai makan, saya akan membasuh pinggan dan masuk tidur sekitar pukul 9 malam. Kehidupan saya sama sahaja 365 hari setahun. Saya tidak pernah mengharapkan sebarang perubahan. Ibu dan nenek saya juga hidup begini. Bagi seorang wanita di kampung saya, menuntut ilmu, menyertai perjumpaan, atau menguruskan wang bukanlah perkara biasa. Pada suatu petang, suami saya pulang dari kebun dan berkata, "Tadi abang nampak ada notis ditampal di papan kenyataan Balai Raya. Katanya ada perjumpaan minggu depan. Saya tidak begitu berminat. Perjumpaan kampung selalunya untuk kaum lelaki. Tugas wanita hanyalah menyediakan minuman. Malam itu, saya sukar untuk tidur. Cahaya bulan di luar tingkap sangat terang. Dari kandang belakang, saya terdengar Si Putih menguak perlahan. Tanpa sedar saya berfikir, kalaulah ada sesuatu yang boleh berubah, bagaimana agaknya? Tetapi saya cepat-cepat menggelengkan kepala. Selepas hidup selama 47 tahun, saya tahu bahawa mengharapkan perubahan adalah sia-sia. 2 hari kemudian, jiran saya, Kak Fatimah, datang ke rumah. Dia 5 tahun lebih tua daripada saya, tetapi dialah wanita paling bersemangat di kampung ini. "Siti, kau dah dengar pasal perjumpaan tu?" tanyanya. Saya menggeleng. "Bukan untuk orang lelaki ke?" "Bukan. Ini perjumpaan untuk wanita. Mereka nak kumpulkan semua penternak lembu," kata Kak Fatimah. Matanya bersinar. "Aku nak pergi. Jomlah pergi sekali."
Kita dengar saja apa yang mereka nak cakapkan. Bukannya rugi apa-apa pun. Kata-kata Kak Fatimah meyakinkan saya. Dan saya mengangguk. Malam itu saya memberitahu suami saya. Bang, hari Selasa depan ada perjumpaan di Balai Raya. Katanya untuk wanita yang bela lembu. Saya ingat nak pergi tengok. Suami saya berhenti makan dan memandang saya. Buat apa? Buang masa saja. Saya mengetap bibir. Tetapi kali ini, saya tidak mahu mengalah. Saya nak pergi sekejap saja. Mana tahu ada maklumat yang boleh bantu kita. Suami saya mengeluh tetapi tidak lagi menghalang. Hari Selasa pun tiba. Sejak pagi, jantung saya berdebar-debar. Seumur hidup saya tidak pernah menyertai perjumpaan seperti ini. Selepas makan tengah hari, saya menukar pakaian saya kepada baju kurung yang sedikit lebih elok daripada biasa. Dalam perjalanan ke Balai Raya, saya bertemu dengan Kak Fatimah. Dia terus memaut lengan saya. Jangan risau, Siti. Kita pergi tengok-tengok saja. Kata-katanya sedikit menenangkan saya. Apabila kami tiba di Balai Raya, sudah ada kira-kira 15 orang wanita berkumpul. Semuanya seperti saya, penternak lembu. Masing-masing duduk diam memandang ke hadapan. Kemudian, seorang lelaki di hadapan berdiri. Assalamualaikum semua. Saya Rashid dari Yayasan Agri Maju. Hari ini saya datang membawa berita baik. Suara lelaki itu ceria, tetapi saya masih berasa gemetar. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentang sebuah syarikat besar di Kuala Lumpur? Tanya lelaki itu. Beberapa orang mengangguk, tetapi saya tidak pernah mendengarnya. Syarikat itu, melalui yayasan mereka, telah bersetuju untuk menghantar lembu ke kampung kita. Sebanyak 101 ekor lembu tenusu baka baik. 101 ekor? Seseorang di sebelah saya berbisik. Saya juga tidak percaya dengan apa yang saya dengar. 101 ekor? Mana mungkin? Seluruh kampung kami hanya ada kurang daripada 60 ekor lembu. Lelaki itu menyambung, tetapi ada syaratnya. Jika Anda menerima lembu-lembu ini, Anda perlu menubuhkan sebuah kumpulan, belajar bersama, menternak bersama, dan apabila anak lembu lahir, Anda perlu agihkan kepada jiran lain yang memerlukan. Agihkan? Tanya seorang wanita di sebelah saya. Secara percuma, lelaki itu mengangguk. Ya, ini adalah satu sistem pusingan. Penerima akan memberi semula kepada orang lain. Tujuannya adalah supaya seluruh kampung dapat hidup senang bersama-sama. Balai Raya menjadi riuh. Ada yang menunjukkan riak tidak percaya, ada yang memandang dengan penuh keraguan. Tetapi anehnya, jantung saya berdegup kencang. Kalaulah ini benar, apa yang akan terjadi? Dalam perjalanan pulang, Kak Fatimah berkata, Siti, jom kita cuba. Lagipun, kita tak rugi apa-apa. Kata-katanya benar, kami tiada apa-apa untuk dirugikan. Malam itu, saya ceritakan kepada suami. Dia menunjukkan riak, separuh percaya. Bagi lembu percuma, mana ada benda percuma dalam dunia ni? Tetapi kali ini, saya tidak berganjak. Saya nak cuba, bang. Tolonglah. Suami saya diam seketika. Kemudian dia mengeluh dan berkata, baiklah, cubalah. Tapi abang rasa ini semua sia-sia saja. Walaupun kata-katanya dingin, itu sudah cukup bagi saya. Saya sudah mendapat kebenarannya. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Bintang-bintang berkelip terang di luar tingkap. Dari kandang belakang, si putih menguak lagi. Saya berbisik perlahan. Si putih, agaknya kita akan dapat peluang tak? Lembu itu hanya menguak sekali lagi, seolah-olah tidak memberi jawaban. Seminggu berlalu. Seluruh kampung riuh dengan cerita tentang lembu. Ada yang teruja. Ada yang hanya menggelengkan kepala. Suami saya masih bersikap sinis. Cakap saja tu, jangan mudah terpedaya. Tetapi setiap kali saya melalui papan kenyataan Balai Raya, saya akan membaca notis itu sekali lagi. Program Bantuan Ternakan Tenusu Yayasan Agri Maju. 101 ekor lembu tenusu baka Friesian Sahiwal. Bantuan tanpa faedah. Tulisannya sudah sedikit pudar, tetapi di mata saya ia kelihatan sangat jelas. Pada suatu hari, kami berlima wanita-wanita yang bersetuju untuk mencuba berkumpul di rumah Kak Fatimah. Sambil menuang teh, Kak Fatimah berkata, aku percaya. Aku rasa kali ini betul-betul akan ada perubahan. Tetapi Aisyah yang duduk di sebelahnya kelihatan risau. Macam mana kalau ini semua bohong? Nanti kita kena perli dengan suami kita lagi. Saya hanya diam sambil menghirup teh. Sejujurnya, saya juga separuh ragu. Tetapi separuh lagi hati saya mahu percaya. Bukan sekadar mahu percaya, tetapi saya mesti percaya. Jika bukan ini, bilakah lagi peluang untuk kami berubah? Malam itu, suami saya berkata,
Esok katanya lori nak datang. Saya mengangguk. Ya, yayasan dah maklumkan. Suami saya tersenyum sinis. Kita tengoklah, betul ke tidak ia datang. Saya tidak berkata apa-apa. Dalam hati saya hanya berdoa, Ya Allah, izinkanlah ia menjadi kenyataan. Izinkanlah. Keesokan paginya terasa sangat panjang. Saya melihat jam, baru pukul 8. Lori dikatakan akan tiba pada pukul 10. Saya tidak pernah rasa 2 jam begitu lama. Saya memberi si putih makan, menyapu halaman, dan membasuh pinggan, tetapi masa seolah-olah berjalan sangat perlahan. Kira-kira pukul 9.30 pagi, Kak Fatimah memanggil saya dari depan rumah. Siti, cepat keluar. Jom kita ke Balai Raya. Saya menanggalkan apron dan berlari keluar. Bersama-sama, kami menuju ke Balai Raya. Orang ramai sudah berkumpul. Lelaki, wanita, dan kanak-kanak, semuanya memandang ke arah jalan masuk kampung. Pukul 10 tepat. Tetapi tiada apa-apa yang muncul. Pukul 10.10. Masih tiada apa-apa. Orang ramai mula berbisik-bisik. Kan dah cakap, ini semua tipu, aku dah agak dah. Hati saya mula berdebar kencang. Betul ke tak datang? Kira-kira pukul 10.20 pagi, kedengaran bunyi deruman dari jauh. Bunyi enjin. Orang ramai mula riuh. Itu dia, betul-betul datang. Semua orang memanjangkan leher memandang ke arah jalan berbukit itu. Dan kemudian, kami nampak. Sebuah lori besar sedang menuju ke arah kampung, meninggalkan kepulan debu di belakangnya. Bukan 1, 2, 3, 4. 4 buah lori masuk berbaris. Orang ramai bersorak. Tanpa sedar, air mata saya mengalir. Lori-lori itu berhenti. Pemandu-pemandunya turun. Dan apabila pintu belakang lori dibuka, saya terasa seperti nafas saya terhenti. Ada lembu-lembu di dalamnya. Betul-betul ada lembu. Tetapi lembu-lembu ini berbeza daripada lembu kami. Bulunya lebih cerah, berwarna coklat krim. Badannya juga lebih besar. Kelihatan 2 kali lebih besar daripada si putih. Setiap kali seekor lembu diturunkan dari lori, orang ramai bersorak kagum. Encik Rashid dari yayasan mengambil pembesar suara dan berkata, Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah lembu baka Frisian Sahiwal, baka terbaik untuk tenusu. Seekor lembu ini boleh menghasilkan lebih 20 liter susu sehari. 20 liter. Seseorang di sebelah saya bertanya semula. Lembu kita 5 liter pun tak sampai. Semua lembu telah diturunkan. Setelah dikira, jumlahnya tepat 101 ekor. Kawasan lapang di hadapan Balai Raya penuh, dengan lembu-lembu besar berbulu cerah. Lembu asing dari tempat yang jauh. Tetapi anehnya, saya berasa sangat gembira melihatnya. Encik Rashid berkata lagi, sekarang saya akan panggil nama. Sesiapa yang namanya dipanggil, sila tampil ke hadapan. Setiap seorang akan menerima seekor lembu. Orang ramai menunggu dengan wajah yang cemas. Nama pertama dipanggil, Fatimah binti Daud. Kak Fatimah menggenggam tangan saya erat. Itu aku, Siti. Aku. Dia berjalan ke hadapan dengan sebak. Seorang petugas menyerahkan tali seekor lembu kepadanya. Dengan tangan yang terketar-ketar, Kak Fatimah menyambutnya. Terima kasih banyak-banyak, katanya dengan suara yang bergetar. Nama kedua, Aisyah binti Kasim. Nama ketiga, Radha Api Mutu. Satu persatu nama dipanggil, dan seorang demi seorang menerima lembu mereka. Jantung saya berdebar kencang. Adakah nama aku akan dipanggil? Betulkah nama aku akan dipanggil? Apabila tiba giliran yang ke-13, nama saya dipanggil, Siti binti Mahmud, saya tergamam seketika. Nama aku? Betul ke dia panggil nama aku? Seseorang di sebelah menolak saya. Siti, itu kau. Cepat pergi. Saya berjalan terhuyung-hayang ke hadapan. Kaki saya terasa lemah. Seorang petugas meletakkan tali di tangan saya. Tahniah, puan. Jaga elok-elok. Saya memegang tali itu. Di hujung tali, ada seekor lembu. Seekor lembu berbulu krim dengan mata yang besar memandang saya. Matanya kelihatan jinak. Saya mengusap lehernya. Bulunya lembut. Assalamualaikum, saya Siti. Mulai hari ini, awak keluarga kami. Lembu itu menguak perlahan, seolah-olah menjawab. Nama-nama terus dipanggil. Yang ke-50, ke-60, sehingga ke-100. Kesemua, 101 ekor lembu kini mempunyai tuan baru. Kawasan lapang itu riuh dengan bunyi lembu dan suara tawa, tangisan, dan sorakan orang ramai. Encik Rashid mengambil pembesar suara sekali lagi. Tahniah semua. Tetapi ingat, lembu-lembu ini bukan percuma. Ada hutang yang perlu Anda bayar.
Orang ramai mula berbisik. Hutang? Kena bayar ke? Tidak, kata Encik Rashid sambil menggeleng. Bukan dengan wang. Apabila lembu ini melahirkan anak lembu betina, anak itu perlu diserahkan kepada jiran lain yang memerlukan, secara percuma. Kemudian, apabila penerima itu mendapat anak lembu, dia juga perlu memberikannya kepada jiran lain. Begitulah seterusnya. Ini dipanggil sistem pusingan. Seseorang di sebelah berkata, "Ya, pusingan." Encik Rashid mengangguk. Sama seperti pihak yayasan memberi kepada Anda juga perlu memberi kepada jiran Anda. Itulah janjinya. Orang ramai berbisik-bisik, tetapi tiada siapa yang membantah. Malah, ramai yang mengangguk setuju. Mestilah, kita dah terima, kita kenalah kongsi. Itulah yang betul. Saya memandang lembu saya. Jika ia melahirkan anak, aku akan berikannya kepada orang lain. Boleh, aku akan lakukannya. Sebagaimana kami menerima, kami juga akan memberi. Lembu itu menguak perlahan sekali lagi, seolah-olah ia memahami janji itu. Dalam perjalanan pulang, saya memimpin lembu itu perlahan-lahan. Ia mengikut saya dengan tenang. Walaupun berada di tempat yang asing, ia kelihatan jinak. Orang kampung melambai sambil mengucapkan tahniah. Saya membalas lambaian mereka dengan senyuman. Apabila tiba di rumah, suami saya sudah menunggu di depan pintu. Dia berpeluk tubuh dengan muka yang selamba, tetapi matanya berbeza. Ada riak terkejut dan cemburu bercampur baur. "Dah balik," katanya ringkas. "Ya, dah balik," jawab saya sambil tersenyum. Suami saya memandang lembu itu lama sebelum perlahan-lahan menghampirinya. Dia mengusap leher lembu itu. Besarnya, 2 kali ganda besar si putih. "Ya, susunya pun 4 kali ganda lebih banyak," katanya, kata saya dengan bangga. Suami saya memandang saya. Buat pertama kali setelah sekian lama, saya nampak sekelumit rasa hormat di matanya. "Baguslah," katanya ringkas. "Tetapi bagi saya, itu sudah cukup." Saya membawa lembu baru itu ke kandang belakang dan menambatnya di sebelah si putih. Kedua-dua lembu itu saling berpandangan. "Si putih, ini kawan baru. Mulai hari ini kita tinggal bersama ya." Si putih menguak, dan lembu baru itu juga menguak, seolah-olah sedang berkenalan. Malam itu, saya memberi makan kedua-dua ekor lembu. Saya juga memberi minum dan membersihkan kandang mereka. Lembu baru itu makan rumput dengan tenang. Walaupun di tempat yang asing, ia kelihatan selesa. Sebelum tidur, saya menjenguk ke kandang belakang melalui tingkap. Di bawah cahaya bulan, 2 ekor lembu berdiri sebelah menyebelah. Seekor ahli keluarga lama dan seekor lagi ahli keluarga baru. Saya berbisik, "Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak." Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya kepada orang yang tidak dikenali yang telah menghantar lembu-lembu ini. 3 hari berlalu sejak lembu baru itu tiba. Saya menamakannya Mutiara, tetapi timbul satu masalah. Mutiara tidak menghasilkan banyak susu. Hari pertama 8 liter, hari kedua 7 liter, dan hari ketiga hanya 6 liter. Susunya semakin berkurangan. Encik Rashid kata ia boleh menghasilkan lebih 20 liter sehari. Lembu Kak Fatimah juga begitu. "Siti, lembu aku pun tak banyak susu. Macam ada yang tak kena." Suami saya mentertawakan saya sekali lagi. "Kan abang dah cakap, kita dah kena tipu. Mereka bagi kita lembu yang dah tua." Saya mengetap bibir. Mesti ada sesuatu yang kita tak tahu. Petang itu, Encik Rashid menghubungi kami. Dia meminta kami berkumpul di Balai Raya. Latihan pertama akan bermula pada hari Isnin depan, pukul 10 pagi. Hari Isnin pun tiba. Suami saya menunjukkan muka tidak puas hati. "Nak keluar lagi? Siapa nak buat kerja rumah?" "Saya buat." "Saya balik sebelum petang," jawab saya dan cepat-cepat keluar dari rumah. Apabila saya tiba di Balai Raya, sudah ada kira-kira 30 orang wanita berkumpul. Kak Fatimah duduk di sebelah saya. "Debarnya rasa," katanya. "Saya pun," balas saya. Kami berpegangan tangan. Encik Rashid masuk bersama seorang wanita yang tidak dikenali. Wanita itu kelihatan dalam lingkungan awal 30-an, berambut pendek dan memakai cermin mata. "Hadirin sekalian, perkenalkan Cik Puan Noraini. Beliau seorang pakar ternakan tenusu dari ibu pejabat. Beliau akan mengajar tuan-tuan dan puan-puan selama 6 bulan akan datang." Puan Noraini tersenyum. "Assalamualaikum semua. Saya datang ke sini untuk belajar bersama-sama dengan Anda semua, bukan untuk mengajar. Boleh kita alihkan kerusi-kerusi ini?" Orang ramai kebingungan. "Alihkan kerusi?" "Ya, kita duduk di lantai. Lebih selesa," katanya. Puan Noraini menjadi orang pertama yang mengalihkan kerusinya dan duduk bersila di atas lantai. Perlahan-lahan, yang lain mengikut.
Walaupun lantai simen itu sejuk, entah kenapa hati kami terasa lebih tenang. Baiklah, kita mulakan. Puan Noraini mengeluarkan buku nota dan pen dari bagnya. Mulai hari ini, kita akan mula menyimpan rekod. Kita akan menulis buku kira-kira. Orang ramai mula berbisik. Buku kira-kira? Kami? Ya, Anda semua. Menternak lembu adalah satu perniagaan. Kita perlu menyimpan rekod. Kita perlu tahu berapa banyak kita belanja, berapa banyak kita dapat, dan berapa banyak untung. Saya terdiam. Saya cuma pandai tulis nama saya, kata saya perlahan. Seseorang di sebelah menyampuk. Saya pun. Nama pun kadang-kadang salah eja. Suara-suara yang sama kedengaran dari segenap sudut. Tak mengapa, Puan Noraini tersenyum. Kalau boleh tulis nama, itu sudah cukup, kita belajar perlahan-lahan. Puan Noraini mengedarkan buku nota dan pen kepada setiap orang. Saya menerima sebuah buku nota baru, dengan kulit biru dan kertas putih. Seumur hidup saya tidak pernah memiliki buku sebersih ini. Buka muka surat pertama, tulis tarikh hari ini, 13 Mac 2023. Saya memegang pen, tetapi tangan saya terketar-ketar. Puan Noraini menulis tarikh di papan putih. Macam ni, tulis perlahan-lahan. Salah pun tak apa. Dengan tangan yang menggeletar, saya menulis nombor-nombor itu. Tulisannya herot benyot, tetapi saya telah menulisnya. Di dalam buku nota saya sendiri. Bagus, Puan Noraini bertepuk tangan. Tahniah. Sekarang Anda semua adalah orang yang menyimpan rekod. Saya berasa bangga. Sekarang, mari kita bercakap tentang lembu kita. Susu tak banyak keluar kan? Anda tahu kenapa? Sebab lembu-lembu itu tertekan. Persekitaran baru, makanan baru, cuaca baru. Semuanya berbeza. Manusia pun perlukan masa untuk menyesuaikan diri bila berpindah rumah kan? Jadi, apa yang perlu kita buat? Tanya Kak Fatimah. Beri ia masa. Dan jaga dengan baik. Air yang cukup, rumput yang berkualiti, kandang yang bersih, dan kasih sayang. Kasih sayang? Tanya saya. Ya, kasih sayang. Lembu pun ada perasaan. Bila ia rasa disayangi, ia akan beri lebih banyak susu. Panggil namanya setiap hari, usap badannya, bercakap dengannya. Seterusnya, tentang makanan, sambung Puan Noraini. Anda bagi lembu makan apa? Rumput, jawab seseorang. Itu saja tak cukup. Lembu tenusu perlukan banyak nutrisi. Kena campurkan dengan dedak bijirin, kacang soya, garam. Mana nak dapat semua tu? Mahal kan? Pihak yayasan akan bekalkan. 6 bulan pertama percuma. Selepas itu Anda boleh beli dengan duit hasil jualan susu. Jual susu? Tanya saya. Di mana? Sekarang tiada tempat nak jual. Sekarang memang tiada. Tapi kita akan wujudkan. Kita akan buat bersama-sama. Kita akan tubuhkan koperasi. Koperasi? Puan Noraini menulis perkataan itu di papan putih. Koperasi, sebuah organisasi yang kita tubuhkan bersama. Kita kumpul susu bersama-sama, kita jual bersama-sama, dan kita kongsi keuntungan bersama-sama. Perkara yang mustahil dilakukan seorang diri, boleh dicapai jika kita lakukannya bersama. Jantung saya berdegup kencang. Bersama-sama, bukan seorang diri. Bersama-sama. Saya merasakan jika kami bersama, sesuatu pasti boleh berubah. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi hari Isnin depan. Masa itu, kita akan belajar cara memerah susu dengan betul. Dengan cara yang betul, susu akan keluar lebih banyak. Saya memeluk buku nota itu erat-erat di dada saya. Buku nota saya. Buku nota yang saya tulis tarikh di dalamnya. Di dalam buku ini, kisah saya yang baru akan ditulis. Dalam perjalanan pulang, Kak Fatimah berkata, Siti, kita sedang belajar sesuatu, betul-betul belajar. Saya mengangguk. Ya, Kak, kita sedang belajar. Setibanya di rumah, saya menunjukkan buku nota itu kepada suami saya. Tengok nih bang, saya tulis tarikh nih. Suami saya melihatnya sekejap. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memulangkannya. Tetapi saya tahu, pandangan matanya sedikit berbeza. Malam itu saya bercakap dengan Mutiara. Mutiara, hari ini saya belajar sesuatu. Rupanya awak pun nak rasa disayangi. Lepas ni, setiap hari saya akan bagi awak lebih banyak kasih sayang. Kita jadi kawan ya. Mutiara menguak perlahan, seolah-olah ia faham. Sebulan berlalu. Setiap Isnin jam 10 pagi kami akan berkumpul di Balai Raya. Puan Noraini mengajar kami perkara baru setiap minggu. Cara memerah susu, cara memandikan lembu, cara membancuh makanan. Buku nota saya semakin penuh dengan tulisan saya. Tetapi perubahan terbesar adalah pada Mutiara. Minggu pertama, 8 liter. Minggu kedua, 12 liter. Minggu ketiga,
16 liter. Susunya semakin bertambah. Pada minggu keempat, Mutiara menghasilkan 20 liter susu sehari. Tepat seperti yang dijanjikan. Pada suatu pagi, seperti biasa, saya bangun pada pukul 6 dan pergi ke kandang belakang. Assalamualaikum, Mutiara. Mutiara menguak perlahan menyambut saya. Saya mengusap lehernya, membawa baldi, dan mula duduk memerah. Saya mengikut cara yang diajar oleh Puan Noraini, memerah dengan lembut. Baldi pertama cepat penuh. Baldi 5 liter. Baldi kedua juga penuh. Saya mengambil yang ketiga. Ia juga penuh. Saya mengambil yang keempat. Penuh lagi. Saya tidak percaya. Saya mengambil baldi yang kelima. Apabila ia separuh penuh, Mutiara bergerak seolah-olah memberitahu cukup. Saya mengira baldi-baldi itu 1, 2, 3, 4 dan setengah. Lebih 22 liter. Tangan saya menggeletar. 22 liter. 4 kali ganda, lebih banyak daripada si putih. Saya memandang baldi-baldi itu dan tersenyum. Rupanya betul, bukan tipu. Abang. Saya memanggil suami saya. Cepat datang sini. Suami saya bergegas keluar ke belakang. Kenapa? Ada apa? Saya menunjuk ke arah baldi-baldi itu. Tengok nih, 5 baldi, Mutiara bagi banyak nih. Suami saya memandang baldi-baldi itu. Mulutnya ternganga. Betul ke semua nih hari ini punya? Ya, pagi ini punya, jawab saya dengan bangga. Suami saya memandang Mutiara. Dan buat pertama kalinya, dia mengusap lembu itu. Pandai kau ya? Betul-betul pandai. Hari itu saya rasa seperti mahu terbang. Dalam perjalanan ke Balai Raya, saya bertemu Kak Fatimah. Kak, Mutiara bagi 22 liter hari ini. Kakak Fatimah tersenyum lebar. Lembu akak pun sama. Hari ini dapat 20 liter. Apabila tiba di Balai Raya, semua orang kelihatan teruja. Lembu kami 25 liter. Lembu kami 23 liter. Sorakan kedengaran di mana-mana. Lembu-lembu semua orang akhirnya mula menunjukkan kehebatannya. Puan Noraini masuk. Tahniah semua. Anda semua hebat. Sekarang, masa untuk kita ke peringkat seterusnya. Puan Noraini mula menulis nombor di papan putih. Sehari 20 liter, seliter RM2 MPM 10 ringgen. Sehari 50 ringgen. Sebulan, RM105 randen siren. 1.500 ringgit. Seseorang mengulanginya. Pendapatan sebulan keluarga saya pun tak sampai sebanyak tu. Betul, Puan Noraini mengangguk. Seekor lembu boleh menggandakan pendapatan keluarga Anda. Dengan syarat, kita dapat menjual susu dengan betul. Itulah masalahnya, kata Aisyah. Nak jual di mana? Pekan jauh 2 jam perjalanan, nanti susu jadi basi. Betul, Puan Noraini bersetuju. Sebab itu kita perlu wujudkan tempat pengumpulan susu di sini, di kampung ini. Macam mana? Tanya saya. Dengan koperasi, jawab Puan Noraini. Koperasi yang kita tubuhkan bersama. Setiap pagi, Anda bawa susu yang diperah ke sini, dan kami akan terima dalam keadaan segar. Kemudian, kami akan bawa ke bandar untuk dijual. Duitnya? Tanya seseorang. Setiap minggu kami akan bayar. Kepada setiap seorang daripada Anda. Kami akan rekod berapa banyak Anda bawa, dan kami akan bayar mengikut jumlah itu. Secara adil. Orang ramai berbisik-bisik. Betul ke boleh jadi macam tu? Boleh, kata Puan Noraini dengan yakin. Kampung lain dah buat pun. Kita pun boleh. Tapi untuk itu, kita perlukan sesuatu. Apa dia? Tanya Kak Fatimah. Tangki penyejuk, jawab Puan Noraini. Tangki untuk menyimpan susu dalam keadaan sejuk. Dengan itu susu tak akan rosak. Dan kita perlukan orang untuk uruskan. Orang yang akan terima susu setiap pagi, merekod dan menguruskannya. Berapa harganya? Tangki itu? RM300.000, kata Puan Noraini. Semua orang terdiam. 300.000, itu jumlah yang sangat besar. Macam mana kita nak dapatkan duit sebanyak tu? Pihak yayasan akan bantu, kata Puan Noraini. Tangki akan diberikan secara percuma, dan kos operasi untuk tahun pertama juga akan ditanggung. Tapi ada syaratnya. Anda semua mesti menjadi ahli koperasi, dan Anda mesti patuh pada peraturan. Peraturan apa? Peraturan kualiti susu. Mesti bersih, tidak boleh campur air, dan mesti segar. Kami akan periksa, dan jika tidak menepati piawaian, kami tak boleh terima. Memang ketat, tapi dengan cara ini barulah kita boleh dapat harga yang baik. Saya mengangguk. Mestilah. Kita bagi susu yang elok, barulah kita dapat duit yang elok. Betul, Puan Noraini tersenyum. Betul, kata Puan Siti. Hari itu, kami membuat keputusan. Kami akan menubuhkan koperasi.
Kesemua 30 orang bersetuju. Kami juga memilih nama, Koperasi Penternak Wanita Sri Cempaka, koperasi kami, yang kami tubuhkan dan kami uruskan. Sebulan kemudian, sebuah lori tiba membawa sebuah tangki besar berwarna perak. Pemasangannya mengambil masa 2 hari. Tangki itu diletakkan di dalam sebuah bangunan kosong di sebelah balai raya. Bekalan elektrik dan air disambungkan. Apabila saya berdiri di hadapan tangki itu, hati saya sebak. Ia hanyalah seketul logam yang sejuk dan besar. Tetapi bagi saya, ia kelihatan seperti harapan. Dalam tangki inilah susu kami akan dikumpulkan. Usaha kami, titik peluh kami, akan bertukar menjadi wang. Isnin berikutnya, kutipan pertama bermula. Saya bangun pada pukul 6 pagi dan memerah susu mutiara. Saya mengisi 20 liter ke dalam tong plastik. Suami saya membantu. Biar abang angkat, katanya. Tong itu berat, tetapi suami saya tersenyum. Apabila tiba di balai raya, orang ramai sudah beratur. Kak Fatimah, Aisyah, Radah, semua memegang tong susu masing-masing. Puan Noraini dan Encik Rashid berdiri di hadapan tangki. Sebuah komputer diletakkan di situ. Orang pertama, Kak Fatimah, melangkah ke hadapan. Tong susunya diletakkan di atas penimbang. 22 liter, Encik Rashid menyebut nombor itu, dan Puan Noraini memasukkannya ke dalam komputer. Di sebelah nama Kak Fatimah tertera nombor RM55. Giliran kedua, Siti binti Mahmud. Giliran saya, dengan tangan yang terketar-ketar, saya meletakkan tong susu di atas penimbang, 20 liter, RM50. Di skrin komputer, nama saya dan nombor itu terpapar. Puan Noraini mengambil tong susu saya dan menuangkannya ke dalam tangki. Susu putih mengalir masuk seperti air terjun. Kedengaran bunyi mesin berputar di dalam tangki. Bunyi yang menyejukkan susu. Hari itu, kesemua 30 orang menghantar susu mereka. Sebanyak 600 liter terkumpul di dalam tangki. Keesokan harinya, sebuah lori datang dan mengambil susu itu untuk dibawa ke bandar. Seminggu kemudian, Puan Noraini mengedarkan sampul surat. Bayaran pertama kami, saya mengambil sampul saya dan membukanya. 350 ringgung. Dalam seminggu, 350 ringgung. Saya menangis melihat wang itu. Seumur hidup saya tidak pernah memegang wang sebanyak itu serentak. Lebih-lebih lagi, wang yang saya hasilkan dengan nama saya dan usaha saya sendiri. Saya pulang ke rumah dan menunjukkan wang itu kepada suami. Dia juga kelihatan terkejut. Semua nih, Siti yang dapat. Ya, saya yang dapat, sebab saya jaga mutiara, jawab saya dengan bangga. Malam itu, sambil mengira wang, saya mula merancang. Pertama, saya perlu beli alat tulis untuk anak sulung. Kedua, kasut untuk anak bongsu. Dan saya mahu menyimpan sedikit. Mana tahu suatu hari nanti kami dapat membaiki bumbung rumah. Saya pergi ke kandang dan berkata kepada Mutiara, "Terima kasih, Mutiara. Awak bantu saya sara keluarga. Sebab awak, anak-anak saya boleh ke sekolah. Sebab awak, kami boleh tersenyum." Mutiara menguak perlahan. Saya memeluk lembu itu erat-erat. "Terima kasih, kawan." 3 bulan berlalu. Setiap hari Isnin, saya sudah terbiasa pergi ke balai raya. Suami saya tidak lagi berkata apa-apa. Malah, apabila saya bersiap untuk keluar, dia akan bertanya dahulu, "Hari ini belajar apa?" Pada suatu hari Isnin, Puan Noraini membawa topik yang berbeza. "Hadirin sekalian, mulai bulan depan, saya bercadang untuk menambah masa latihan. Bukan sahaja pada pagi Isnin, tetapi juga pada petang Rabu." Orang ramai mula berbisik, "Petang Rabu? Masa tu kena buat kerja rumah." "Betul, kena siapkan makan malam lagi." Puan Noraini mengangguk. "Saya faham. Tetapi banyak lagi yang perlu kita belajar. Pengurusan penyakit ternakan, teknik permanian beradas, pengurusan kewangan. Untuk belajar semua ini, kita perlukan lebih masa." Saya mengangkat tangan. Saya nak belajar lagi." Kak Fatimah juga mengangkat tangan. "Saya pun, tapi suami kita bagi ke, itu masalahnya." "Saya faham," kata Puan Noraini. "Sebab itu saya ada satu cadangan. Apa kata kita jemput suami-suami kita sekali? Sekali saja, untuk tunjukkan apa yang kita belajar." Minggu berikutnya, satu perjumpaan khas diadakan. Hari untuk para istri datang bersama suami masing-masing. Saya memberanikan diri memberitahu suami saya, Abang nak ikut tak? Tengok apa yang kami belajar." Suami saya berfikir sejenak, kemudian mengangguk. "Baiklah, boleh juga abang pergi tengok." Saya terkejut. Saya tidak sangka suami saya akan bersetuju semudah itu. Hari itu,
Ramai lelaki datang ke balai raya. Kira-kira 20 orang suami daripada 30 ahli hadir. Masing-masing duduk dengan canggung, berpeluk tubuh dengan pandangan yang ragu-ragu. Puan Noraini memulakan majlis. Selamat datang tuan-tuan. Hari ini hari yang istimewa. Kami ingin menunjukkan apa yang isteri-isteri dan ibu-ibu kepada anak-anak tuan-tuan telah pelajari sepanjang 6 bulan yang lalu. Pertama, Kak Fatimah tampil ke hadapan. Dengan suara yang terketar-ketar, dia berkata, "Nama saya Fatimah. 6 bulan lalu, saya tak pandai tulis nama sendiri. Tapi sekarang, saya pandai tulis buku kira-kira. Setiap hari saya catat berapa belanja, berapa dapat." Kak Fatimah menunjukkan buku notanya yang penuh dengan nombor dan tarikh. Para suami mula berbisik. Suami Kak Fatimah kelihatan sangat terkejut. Seterusnya Aisyah pula. "Sekarang saya tahu kalau lembu saya sakit. Saya tahu kalau ia demam, tak ada selera makan, atau kalau susunya lain macam. Dan saya tahu apa nak buat. Minggu lepas lembu saya demam, saya rawat sendiri. Tak perlu panggil doktor haiwan." Para lelaki saling berpandangan. Wajah mereka seolah-olah berkata, "Perempuan pun tahu semua tu." Kemudian giliran saya. Saya bangun dan berjalan ke hadapan. Jantung saya berdegup kencang. "Nama saya Siti. 6 bulan lalu, saya tak pernah terfikir susu boleh jadi duit. Tapi sekarang, setiap minggu saya dapat antara 350 hingga 400 ringgit. Sebulan lebih 1.505. Saya memandang suami saya. Dengan duit ni, saya beli alat tulis untuk anak sulung. Saya beli kasut untuk anak bongsu. Dan saya sedang kumpul duit untuk baiki bumbung. Semua ini berkat Mutiara dan berkat latihan yang saya dapat." Pandangan suami saya berubah. Ada riak bangga di matanya. Akhir sekali, Puan Noraini berkata, "Tuan-tuan, wanita-wanita ini telah belajar sebanyak ini dalam masa 6 bulan. Jika mereka belajar 6 bulan lagi, mereka boleh buat lebih banyak perkara. Tetapi untuk itu, mereka perlukan sokongan tuan-tuan. Beri mereka masa, beri mereka galakan, dan kadangkala bahagikan kerja rumah." Seorang lelaki mengangkat tangan. "Jadi, kami kena buat apa?" Puan Noraini tersenyum. "Mudah saja. Bila isteri pergi latihan, tolong jaga anak-anak. Sediakan makan malam atau basuh pinggan. Jangan halang mereka. Sebaliknya berjalanlah bersama mereka." Para lelaki mula berbisik. "Lelaki buat kerja rumah? Kenapa tidak?" tanya Puan Noraini. "Wanita boleh jaga lembu, boleh buat kerja rumah, lelaki pun boleh tolong. Itulah keluarga kan?" Balai raya menjadi senyap. Kata-kata Puan Noraini terasa menusuk kalbu. Dalam perjalanan pulang, suami saya berkata, "Abang tak tahu pula Siti belajar sebanyak tu." Saya mengangguk. Saya pun tak tahu saya boleh buat semua ni. Malam itu, sesuatu yang aneh berlaku. Apabila saya hendak membasuh pinggan, suami saya bangun dahulu. "Tak apa, biar abang buat." "Siti duduklah." Saya terkejut. Kenapa pula? Tadi kat balai raya abang fikir. "Siti dah penat buat kerja rumah, jaga lembu lagi. Abang patut tolong sikit," katanya dengan kekok. Hati saya tersentuh. Seumur hidup saya tidak pernah mendengar kata-kata itu daripadanya. Rabu berikutnya, hari latihan kedua. Selepas makan tengah hari, ketika saya hendak keluar, suami saya berkata, "Pasal makan malam jangan risau, nanti abang makan dengan anak-anak." "Siti tak ada pun tak apa, saya tidak percaya." Dulu, perkara ini mustahil berlaku. Saya rasa seperti mahu memeluknya, tetapi saya hanya berkata, "Terima kasih, bang." Apabila tiba di balai raya, semua orang menunjukkan riak teruja. Kak Fatimah berkata, "Suami aku hari ini basuh kain. Seumur hidup dia tak pernah buat." Aisyah pula menyampuk sambil ketawa. "Suami aku pula nak tidurkan anak. Katanya nak nyanyi lagu." Kami semua ketawa. Suami-suami kami sedang berubah. Perlahan-lahan tetapi pasti. Hari itu, Puan Noraini mengajar kami tentang kepimpinan. "Anda semua sekarang bukan lagi sekadar pemerah susu. Anda adalah usahawan, ahli koperasi. Jadi, seseorang perlu memimpin. Kita perlukan seorang ketua." "Ketua?" tanya saya. "Orang yang akan memimpin koperasi ini. Mengendalikan mesyuarat, mengumpul pendapat, dan membuat keputusan. Orang itu diperlukan." Hari itu, kami mengadakan undian. 30 orang menulis nama di atas kertas. Puan Noraini mengira undi dan mengumumkan keputusannya. Siti binti Mahmud 16 undi. Saya tidak percaya. Saya jadi ketua. Kak Fatimah memegang tangan saya. "Tahniah Siti, kau boleh buat." Apabila pulang, saya memberitahu suami,
Bang, saya dah jadi ketua, pengerusi koperasi. Suami saya memandang saya dengan terkejut. Betulkah? Betul. Suami saya berfikir sejenak kemudian berkata, baguslah. Siti boleh buat. Abang bangga dengan Siti. Mendengar kata-kata itu, saya menangis. Seumur hidup saya tidak pernah mendengar suami saya berkata begitu. Malam itu saya bercakap dengan Mutiara. Mutiara, saya dah jadi ketua koperasi kita. Saya takut. Boleh ke saya buat? Mutiara menguak perlahan, seolah-olah memberi semangat. Saya bertekad. Aku mesti buat yang terbaik. Untuk orang yang percayakan aku. Untuk koperasi kita. Dan untuk diri aku sendiri. Setengah tahun berlalu sejak saya menjadi pengerusi. Pada mulanya, saya takut. Saya perlu mempengerusikan mesyuarat, menyelaraskan pendapat, dan membuat keputusan. Tetapi ahli-ahli lain membantu. Kak Fatimah menjadi naib pengerusi, dan Aisyah menjadi bendahari. Pada suatu pagi, seperti biasa, saya memerah susu Mutiara dan pergi ke Balai Raya pada pukul 6.30 pagi. Barisan sudah panjang. Ahli kami kini sudah melebihi 100 orang. 30 orang pertama yang menerima lembu telah mendapat anak, dan anak-anak lembu itu telah diagihkan kepada keluarga lain. Rantaian itu telah bermula. Kak Siti, seorang wanita muda memanggil saya. Dia Rahmah, berusia 25 tahun, yang menerima anak lembu sebulan lalu. Kak, rasanya lembu saya bunting, perutnya dah besar. Saya mengikut Rahmah, melihat lembunya, perutnya memang kelihatan besar. Tahniah Rahmah, dah 5 bulan nih, 3 bulan lagi dapatlah anak lembu. Rahmah tersenyum lebar. Betul ke Kak? Kalau macam tu, saya pun boleh bagi pada orang lain kan? Betul, saya mengangguk. Kita dah terima. Sekarang giliran kita pula memberi. Itulah janji kita. Rahmah mengangguk. Ya Kak, saya tahu. Dah ada keluarga yang menunggu, sepupu saya. Saya kembali ke pusat pengumpulan dan menghantar susu. Encik Rashid meletakkannya di atas penimbang. 23 liter. Di sebelah nama saya, tertera angka 57-50. Setiap kali melihatnya, saya masih berasa kagum. Nama saya terpapar di skrin komputer. 4 kali sebulan, kami akan menerima bayaran. Hari ini adalah harinya. Pada pukul 2 petang, ahli koperasi berkumpul. Aisyah keluar membawa sampul-sampul surat. Jumlah pengeluaran bulan ini, 45.000 liter. Jumlah jualan, RM112,500. Orang ramai terpegun. 112,500. Wang sebanyak itu kami yang hasilkan. Dengan susu kami, dengan usaha kami. Aisyah mula memanggil nama. Fatimah binti Daud, RM1.600. Rada'ah, P. Mutu, RM1.400. Siti binti Mahmud, RM1.750 rindri. Saya membuka sampul saya. RM1,750 ringgit. Sebulan. Jumlah ini lebih banyak daripada pendapatan tahunan keluarga kami dahulu. Saya menggenggam sampul itu erat-erat. Tangan saya terketar-ketar. Saya pulang dan menunjukkannya kepada suami. Ini untuk bulan ni. Suami saya mengira wang itu. RM1,750 banyaknya. Suaranya kedengaran terkejut. Saya memberitahu rancangan saya. 1.000 untuk belanja. 250 saya nak simpan. 500 lagi untuk baiki rumah. Nak baiki bumbung, nak cat dinding. Suami saya mengangguk. Baik, ikut suka Siti. Saya terkejut. Dulu, suami saya yang akan membuat semua keputusan. Tetapi sekarang berbeza. Suami saya menghormati pendapat saya. Kerana itu duit saya, dia fikir wajarlah saya yang merancangnya. Petang itu, buat pertama kalinya, saya pergi ke bank. Sebuah bank kecil yang terletak sejam perjalanan dari kampung. Dengan tangan yang terketar-ketar. Saya berdiri di kaunter dan berkata, saya nak buka akaun simpanan. Atas nama saya. Pegawai bank memberikan borang. Tulis nama di sini, tanda tangan di sini. Saya mengambil pen dan menulis nama saya. Siti binti Mahmud. Tulisan yang dahulu kekok, kini sudah kemas. Saya memasukkan 250 ringkan. Pegawai itu menyerahkan sebuah buku akaun berwarna biru. Di muka surat pertama, tertera nama dan nombor. Pemegang akaun, Siti binti Mahmud. Baki, RM250,000. Saya memeluk buku akaun itu di dada. Buku akaun saya, atas nama saya. Seumur hidup saya tidak pernah memilikinya. Saya bertanya kepada pegawai bank, kalau saya simpan setiap bulan, berapa banyak boleh saya kumpul? Kalau sebulan RM250, setahun 3.000,
2 tahun Rm6.000, 3 tahun 9.000, jawabnya. 9.000 boleh beli hampir 2 ekor lembu. Saya tersenyum. Tak perlu lembu lagi, dah ada 2 ekor. Tapi boleh baiki rumah. Atau mungkin, boleh bina rumah baru. Pada hari mesyuarat berikutnya, saya membentangkan satu usul. Ahli kita sekarang dah lebih 100 orang. Tapi tangki penyejuk kita cuma ada 1. Setiap pagi barisan terlalu panjang, ada yang kena tunggu sampai sejam. Betul tu, Kak Fatimah bersetuju. Apa kata kita beli 1 lagi tangki? Orang ramai berbisik. Tangki? Bukan ke mahal? Memang mahal, kata saya. 300.000. Tapi kalau kita kumpul, kita boleh. Pendapatan sebulan kita dah lebih 100.000. Kita kumpul sikit-sikit. Berapa seorang? Tanya Aisyah. Seorang 50.000 sebulan. 100 orang sebulan dapat 5.000. Setahun 60.000. Dalam 5 tahun, kita boleh beli tangki itu. Orang ramai termenung. 50 bukan jumlah yang besar, tetapi perlu dibayar setiap bulan. Seorang wanita mengangkat tangan. Saya setuju. Lebih baik daripada beratur tunggu lama. Seorang lagi berkata, saya pun setuju. Ini kita beli dengan usaha kita sendiri. Tak pinjam dari sesiapa. 1 demi 1 tangan diangkat. Akhirnya, kami mengundi. 92 daripada 100 orang bersetuju. Mulai hari itu, kami mula menabung. 50 setiap orang, setiap bulan. Aisyah merekodkannya dengan teliti. Bulan pertama, Rm4.600 sentau. Bulan kedua, Rm5.000 sentau. Bulan ketiga, 5.500. Wang terkumpul sedikit demi sedikit. Setahun berlalu, akaun simpanan kami mempunyai 65.000 ringgit. Wajah ahli-ahli koperasi dipenuhi rasa bangga. Kami berjaya melakukannya dengan usaha kami sendiri. Pada suatu hari, Puan Noraini membawa berita baik. Kerajaan ada buat program bantuan koperasi. Kalau kita beli tangki, mereka akan bagi subsidi 30%. Kita cuma perlukan 210.000 ingen untuk beli tangki. Orang ramai bersorak. 210.000, kita dah kumpul lebih daripada suku. Tak lama lagi kita boleh beli tangki itu. 10 hari kemudian tangki kedua tiba. Sama seperti yang pertama, besar dan berwarna perak. Pada hari pemasangan, semua orang berkumpul. Lebih 100 orang wanita memandang tangki itu. Encik Rashid berkata, tahniah semua. Tangki ini anda beli sendiri. Bukan bantuan dari yayasan. Bukan duit kerajaan. Dengan duit anda sendiri, anda membelinya. Orang ramai bertepuk tangan. Saya juga bertepuk tangan. Air mata saya mengalir. Setahun yang lalu, kami tiada apa-apa. Tetapi sekarang, kami ada lembu, ada susu, ada wang dan ada tangki. Kami yang usahakannya. Dengan tangan kami sendiri. Malam itu, saya membuka buku akaun saya. Akaun pribadi saya mempunyai simpanan 2.500 ringgit. Akaun koperasi pula mempunyai baki 40.000 ringgit. Melihat nombor-nombor itu, saya berfikir. Nombor itu sejuk, tetapi apa yang terkandung di dalamnya sangat hangat. Titik peluh kami, usaha kami, harapan kami. 2 tahun berlalu sejak kami menerima lembu. Mutiara sudah menjadi sebahagian daripada keluarga kami. Setiap pagi, ia akan menguak perlahan menyambut saya, menantikan usapan saya. Susunya tidak pernah kurang daripada 20 liter. Tetapi pada suatu pagi, ada perubahan. Mutiara kelihatan gelisah, ia tidak mahu makan, dan asyik berundur ke belakang. Saya memeriksa Mutiara seperti yang diajar oleh Puan Noraini. Perutnya terasa keras, dan saya nampak tanda-tanda ia akan melahirkan. Abang, saya memanggil suami. Mutiara nak beranak ni. Suami saya berlari datang. Betul ke, sekarang? Ya, sekejap lagi. Kami membersihkan kandang. Kami alaskan jerami bersih dan menyediakan air suam. Mutiara kelihatan semakin resah. Saya duduk di sebelahnya dan mengusap lehernya. Sabar ya Mutiara, saya ada di sini. Jangan takut. 3 jam berlalu. Mutiara menguak dengan kuat. Dan akhirnya, seekor anak lembu keluar. Seekor anak lembu betina berwarna coklat, kecil dan basah. Mutiara mula menjilat anaknya. Anak lembu itu cuba berdiri dengan kaki yang terketar-ketar. Sekali 2 kali pada percubaan ketiga, barulah ia berjaya. Ia berjalan terhuyung-hayang ke arah ibunya dan mula menyusu. Saya menangis saat kelahiran satu nyawa. Anak Mutiara, ahli keluarga baru kami. Suami saya bertanya, nak letak nama apa? Saya berfikir, saya nak namakan dia Harapan. Suami saya mengangguk.
Nama yang baik. Harapan membesar dengan cepat. Dalam seminggu, ia sudah boleh berlari-lari. Sebulan, ia mula makan rumput. 3 bulan, ia sudah menjadi seekor lembu yang tegap. 6 bulan, saiznya sudah separuh daripada ibunya. Dalam pada itu, saya banyak berfikir, kepada siapa saya harus berikan harapan. Masanya telah tiba untuk menunaikan janji kami. Anak lembu yang lahir perlu diagihkan kepada jiran lain. Kami mengadakan mesyuarat kampung untuk memilih keluarga yang akan menerima anak lembu. 17 keluarga memohon. Semuanya keluarga yang bersedia untuk menternak lembu. Kami mengadakan undian. Ahli-ahli koperasi memilih keluarga yang mereka rasa paling memerlukan. Keputusannya, keluarga Sarita binti Kasim, sebuah keluarga miskin yang tinggal di hujung kampung. Sarita, seorang balu, membesarkan 3 orang anak seorang diri. Sejak suaminya meninggal dunia 4 tahun lalu akibat sakit, Sarita mengambil upah di kebun orang untuk menyara anak-anaknya. Sarita menangis sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Siti, saya akan jaga elok-elok. Saya memegang tangannya. Kamu boleh buat. Kami semua akan tolong. Kamu akan dapat latihan. Masuk koperasi, kita buat sama-sama. Petang itu, sambil melihat harapan, hati saya berasa bercampur baur. Ia lembu yang saya besarkan selama 6 bulan. Saya menyayanginya sama seperti mutiara, bukan mudah untuk melepaskannya. Suami saya duduk di sebelah. Sayang, kan? Saya mengangguk. Ya, sayang sangat. Suami saya berkata abang pun. Tapi, kita pun dulu terima mutiara. Jadi sekarang, giliran kita pula memberi. Kata-kata suami saya benar. Kami telah menerima, jadi kini giliran kami untuk memberi. Itulah janji, itulah pusingannya. Keesokan harinya, Sarita datang. Saya membawa harapan keluar. 3 orang anak Sarita memandang harapan dengan mata yang bersinar. Besarnya lembu nih, Mak, kata anak sulungnya. Saya menyerahkan tali itu kepada Sarita. Harapan ni jinak, pandai ikut cakap orang, makan pun kuat. 6 bulan lagi dah boleh kahwin. Setahun lepas tu, dapatlah anak, susu pun akan mula keluar. Sarita menyambut tali itu dengan tangan yang terketar-ketar. Terima kasih Kak, jasa Kak ni saya tak akan lupa sampai bila-bila. Bukan, saya menggeleng. Ini bukan jasa, ini janji kita. Kami terima, jadi kami beri. Kamu terima, suatu hari nanti kamu pula akan beri. Begitulah seterusnya. Sarita mengalirkan air mata. Ya Kak, saya faham. Sebagaimana saya terima, saya juga akan beri pada orang lain. Saya janji. Harapan pergi ke rumah Sarita. Saya memandang belakangnya lama. Si kecil harapan kini menjadi harapan untuk keluarga yang lain. Saya pulang ke rumah dan memberitahu, Mutiara, harapan dah pergi ke rumah Sarita. Mereka akan jaga dia baik-baik. Jangan risau. Mutiara menguak perlahan, seolah-olah ia faham. Sebulan berlalu. Sarita muncul di balai raya. Dia datang untuk menyertai latihan koperasi. Harapan sihat? Tanya saya. Sihat Kak, makan kuat, dah makin besar. 3 bulan berlalu. Sarita tidak pernah ponteng latihan. Dia rajin mencatat dalam buku notanya dan banyak bertanya. 6 bulan kemudian, Sarita sudah menjadi pakar dalam penternakan lembu. Setahun berlalu. Apabila Sarita datang ke balai raya, wajahnya ceria. Kak, harapan dah bunting. Saya memeluk Sarita. Tahniah, kamu memang hebat. Dalam mesyuarat hari itu saya mengumumkan, kawan-kawan, anak lembu pertama yang kita agihkan telah bunting. Setahun lagi, keluarga Sarita akan mendapat anak lembu, dan anak lembu itu akan pergi kepada keluarga yang lain pula. Rantaian ini akan berterusan. Orang ramai bertepuk tangan. Dalam pada itu, 58 ekor anak lembu telah lahir dalam koperasi kami. Semuanya telah diagihkan kepada keluarga lain. Dalam senarai menunggu, masih ada 17 keluarga. Kak Fatimah berkata, Siti, aku dah kira. Kalau ikut kadar ni, 3 tahun lagi, tak ada lagi senarai menunggu. Seluruh kampung kita akan ada lembu. Saya membayangkannya. Setiap rumah di kampung mempunyai lembu. Setiap wanita menjual susu, mendapat wang, dan mempunyai buku akaun bank. Gambaran itu boleh menjadi kenyataan. Jika kami terus berkongsi dan meneruskan pusingan ini, malam itu saya memberitahu Mutiara. Mutiara, harapan nak jadi ibu. Awak akan jadi nenek. Mutiara menguak perlahan, seolah-olah bangga. Saya berdiri di halaman belakang dan memandang langit. Bintang-bintang berkelipan. 2 tahun lalu, pada hari saya pertama kali bertemu Mutiara, bintang juga sebanyak ini. Ketika itu, saya tidak tahu.
bahwa seekor lembu boleh mengubah begitu banyak perkara. Tetapi sekarang saya tahu, lembu itu hanyalah permulaan. Perubahan sebenar kami yang ciptakan. Kami yang belajar bersama, berkongsi bersama, dan membangun bersama. Hampir 3 tahun berlalu. Hari ini hari Isnin, hari pembayaran gaji dan juga hari mesyuarat agung tahunan koperasi. Sejak awal pagi saya sudah sibuk, membersihkan balai raya, menyusun bahan, dan berlatih untuk pembentangan. Hari ini, saya akan membentangkan laporan status koperasi. Sebagai pengerusi, saya akan menceritakan kisah kami. Pukul 10 pagi, ahli-ahli koperasi mula berkumpul di balai raya, seorang demi seorang, sehingga lebih 100 orang memenuhi dewan. Koperasi kami yang bermula dengan 30 orang kini telah berkembang begitu besar. Di dinding balai raya tergantung gambar-gambar. Hari kami menerima lembu hampir 3 tahun lalu, hari latihan pertama, hari tangki dipasang, hari pembayaran pertama. 3 tahun perjalanan kami terakam di dalam gambar-gambar itu. Giliran saya tiba. Saya berjalan ke hadapan dan memegang mikrofon. Tangan saya terketar-ketar, tetapi suara saya jelas. Assalamualaikum semua. Nama saya Siti binti Mahmud, pengerusi Koperasi Penternak Wanita Sri Cempaka. Hari ini, saya ingin menceritakan kisah kita. Hampir 3 tahun lalu, kebanyakan daripada kita tidak tahu apa-apa, tak pandai menulis nama, jarang sekali memegang wang. Setiap hari kami menjalani kehidupan yang sama, memberi makan lembu, memasak, dan mengangguk sahaja pada kata-kata suami. Tetapi pada suatu hari beberapa buah lori datang membawa 101 ekor lembu. Saya menerima seekor lembu bernama Mutiara. Pada mulanya saya takut. Bolehkah saya menjaganya? Betulkah susunya akan keluar? Tetapi kita belajar. Kita duduk di lantai, membuka buku nota dan mula menulis. Belajar cara memerah susu, cara membancuh makanan, cara menulis buku kira-kira. Pada mulanya memang kekok. Tetapi lama-kelamaan kita semakin mahir. Dan susu mula keluar. 20 liter sehari. Kami menjualnya dan menerima wang. Wang yang kami peroleh dengan nama kami, dengan tangan kami sendiri. Buat pertama kali dalam hidup kami. Saya menunjuk ke arah skrin. Di situ tertera nombor-nombor. Ini adalah status kita sekarang. Ahli koperasi lebih 100 orang. Lembu tenusu aktif 63 ekor. Termasuk anak-anak lembu, kita ada lebih 150 ekor. Pengeluaran susu sehari, 1.600 liter. Jumlah pendapatan sebulan, hampir 40.000. Ahli-ahli koperasi memandang sesama sendiri dengan riak terkejut. Tetapi nombor bukan segalanya, saya menyambung. Perubahan sebenar ada di sini. Saya menunjuk ke dada saya. Kita kini adalah orang yang belajar. Membaca tulisan, mengira nombor, mengadakan mesyuarat, dan membuat keputusan. Saya sekarang pergi ke bank. Dalam akaun saya, ada simpanan 15.000. Duit yang saya kumpul sendiri. Anak-anak kita tidak lagi ponteng sekolah. Mereka ada alat tulis, ada kasut, ada baju seragam. Anak sulung saya akan masuk sekolah menengah tahun depan. Dia akan menjadi gadis pertama dari kampung ini yang ke sekolah menengah. Dan suami-suami kita telah berubah. Suami saya sekarang membasuh pinggan. Dia juga membasuh kain dan menjaga anak-anak. Pada hari saya ada latihan, dia akan berkata dahulu, "Pergilah, makan malam biar abang uruskan." Wanita-wanita di dalam dewan ketawa. Tetapi perubahan terbesar adalah ini, saya menunjuk ke arah semua ahli. Kita tidak lagi bersendirian, lebih 100 orang bersama-sama, belajar bersama, berkongsi bersama, membangun bersama. Kita telah mengagihkan anak-anak lembu kepada jiran-jiran kita. Apabila keluarga itu mendapat anak lembu, mereka akan mengagihkannya lagi. Rantaian ini berterusan. Dalam 5 tahun, setiap rumah di kampung ini akan mempunyai lembu. Apa yang kami terima adalah 101 ekor lembu. Tetapi bukan itu sahaja. Kami menerima peluang. Peluang untuk belajar, peluang untuk berubah, peluang untuk bermimpi. Dan kami tidak melepaskan peluang itu. Kami belajar, kami berubah, dan kami bermimpi. Lembu itu hanyalah permulaan, tetapi perubahan ini kami yang ciptakan dengan tangan kami sendiri. Saya meletakkan mikrofon. Tepukan gemuruh bergema. Ahli-ahli koperasi berdiri dan bertepuk tangan. Seluruh balai raya riuh dengan bunyi tepukan. Selepas pembentangan, Kak Fatimah datang kepada saya. "Siti, kau hebat. Aku bangga dengan kau." Saya mengangguk. Saya pun bangga dengan Akak, dengan kita semua. Ini semua hasil usaha kita bersama. Petang itu,
Saya berjalan-jalan perlahan di sekitar kampung. Melihat rumah-rumah, saya berasa terharu. Bumbung-bumbung baru, dinding-dinding yang bersih, pakaian penduduk yang kemas, sangat berbeza berbanding 3 tahun lalu. Saya singgah di sebuah rumah. Rumah Sarita. Di halaman, Harapan berdiri di sebelah seekor anak lembu kecil. Anak yang dilahirkan oleh Harapan. Sarita keluar menyambut saya. Assalamualaikum Kak Siti. Saya Sarita. 2 tahun lalu saya dapat lembu dari akak. Tahun lepas lembu tu beranak dan anak lembu tu bulan depan akan pergi ke rumah lain. Rumah sepupu saya. Saya mengangguk. Rantaian itu berfungsi. Tepat seperti yang dijanjikan. Matahari mula terbenam. Saya pulang ke rumah. Mengimbas kembali hari ini saya berfikir, peluang yang kami terima, ilmu yang kami pelajari, perubahan yang kami cipta, semuanya amat saya syukuri. Saya pulang ke rumah. Mutiara sedang menunggu saya di kandangnya. Saya memeluk Mutiara erat-erat. Terima kasih Mutiara, awak yang membawa kami sejauh ini. Malam itu, saya membuka buku nota saya. Di muka surat pertama, saya melihat tarikh yang saya tulis hampir 3 tahun lalu. 13 Mac 2023. Tulisannya Herod Benyot, tetapi itulah permulaannya. Saya membuka muka surat terakhir dan menulis tarikh hari ini. Desember 2025. Tulisan saya kini kemas. Hampir 3 tahun, saya telah banyak berubah. Saya melihat keluar tingkap. Lampu-lampu menyala di seluruh kampung, cahaya daripada lebih 100 buah rumah. Di setiap rumah itu, ada lembu, ada susu, dan ada harapan. Kami telah berjaya. Ia bermula dengan lembu bantuan, tetapi jalan ini kami yang bina, kami yang belajar, kami yang berkongsi, kami yang berubah. Dan ini bukan penamatnya. Ini hanyalah permulaan. Pada masa hadapan, kami akan belajar lebih banyak lagi, berkongsi lebih banyak lagi, dan berubah lebih banyak lagi. Seluruh kampung, seluruh daerah, dan mungkin suatu hari nanti, seluruh negara. Bermula dengan setong susu, di sebuah kampung kecil. Saya tersenyum dan menutup buku nota saya. Esok, hari baru akan tiba, dan kami akan terus melangkah ke hadapan, bersama-sama.